Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-364. Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ini adalah bagaimana kita nak kumpul pahala ketika tidur. Adakah waktu kita tidur pun kita boleh rebut pahala banyak-banyak sebenarnya? Ramai orang yang tak sedar kan, yang dia tahu tidur hanya semata-mata tidur. Sebetulnya kita sebenarnya boleh dapat pahala melalui tidur sahaja. Okey, ada caranya. InsyaAllah Soleha akan kongsikan sebentar lagi. Tapi sebelum tu Soleha nak minta tolong kepada anda semua. Tolong sharekan dan juga kongsikan Soleha punya link FB Live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okey, dah kongsikan? Okey, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa sebelum Soleha meneruskan majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Ramai dah yang masuk. Thank you yang sudi join live petang ni, dan thank you yang sudi share kan Soleha punya link FB Live pada petang ini. Okey, bagaimana kita nak kumpul pahala banyak-banyak ketika kita tidur ni? Ada caranya kan? Okey, yang pertama, kita nak kumpul pahala banyak-banyak ketika kita tidur. Yang pertama, first kali kita sebelum tidur, kita ambil wuduk siap-siap. Sebelum kita tidur, kita ambil wuduk, kita bersihkan diri kita. Kita tidur dalam keadaan yang sentiasa bersedia dan dalam keadaan bersih, suci daripada najis. So insya-Allah bila kita tidur dalam keadaan kita yang dah bersedia nak menghadap mati yang sementara, tidur ni ada orang kata adalah mati yang sementara. Kalau kita boleh bangun tidur tu, kita boleh bangun tidur esok paginya, Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Sebab tu bila kita baca doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, Allah ni menidurkan dan mematikan kita. Mana tahu tiba-tiba Allah takdirkan kita untuk kita mati dalam waktu tidur, kita tak tahu kan. So tidur ni adalah tidur mati yang sementara. So pastikan diri kita sebelum masuk tidur, ambil wuduk siap-siap, bersihkan diri kita, sucikan diri kita, insya-Allah. Okey, tu yang pertama. Bila kita ambil wuduk je, kita dapat pahala sebenarnya. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak tambah lagi pahala? Walaupun kita tidur, sebenarnya banyak pahala Allah boleh beri kepada kita. Yang kedua adalah waktu tidur, kita mengiring ke arah kanan. Ikut sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW, baginda tidur sentiasa mengiring ke arah kanan. So ada yang tanya, macam mana kalau tidur bila kita nak mengiring ke arah kanan, kita membelakangi suami? So kita kena betulkanlah kedudukan antara tidur suami dan juga isteri. Jangan membelakangi suami, tetapi tidur dalam keadaan mengiring belah kanan tu, seperti kita menghadap muka suami lah. So kita nak dapat pahala sunat, dalam waktu tidur pun kita boleh dapat pahala sebenarnya. Bukannya kita tidur yang sia-sia, bukannya kita tidur yang sekadar tidur, tidur-tidur mati macam tu je, tetapi tidur yang bermanfaat, tidur yang berkualiti, tidur yang boleh kita jana pahala sebenarnya. Boleh kita dapat saham akhirat dan juga pahala sebab kita amalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Rugi siapa yang tak buat, sebab Allah bagi kita pahala ni gitu-gitu je. Kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita tak dapat lah amalan sunnah tersebut. Rasulullah ajar kita tidur mengiring arah belah kanan, kita ikut. InsyaAllah segala sunnatullah, segala sunnah Rasulullah ni kita ikut, InsyaAllah kita akan dapat pahala.
Okey, yang ketiga, bagaimana lagi cara untuk kita beroleh pahala walaupun hanya dalam waktu tidur? Yang ketiga adalah sebelum tidur, amalkan baca doa, amalkan zikir Fatimah, insya-Allah akan dapat pahala. Plus kelebihan orang yang baca zikir Fatimah ni, insya-Allah Soleh nak share dengan anda sebagaimana Soleha awal pagi buat energy booster tu, bagaimana dari pagi sampai ke malam energi kita sentiasa tinggi, energi kita sentiasa bersemangat, energetik. Rahsianya salah satunya adalah sebab Soleha sebelum tidur amalkan zikir Fatimah. Sebab Rasulullah SAW sarankan kepada putrinya Sayyidatina Fatimah, dia kata tak perlu ambil maid, tak perlu ambil orang gaji, tak perlu ambil khadam. Cukuplah engkau mengamalkan zikir Fatimah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. So cukup total 100 kali semuanya sekali. So ini adalah kelebihan bila kita sebelum tidur, kita baca doa tidur, kita amalkan zikir Fatimah, insya-Allah tidur kita adalah tidur yang dalam keadaan berkualiti. Tidur kita bila kita bangun, kita insya-Allah segar bugar, cergas dan otak kita pun sentiasa meletakkan Allah. Dalam tidur pun kita ingat Allah dengan cara berzikir, dengan cara berdoa, dengan cara kita memegang Allah dalam hati kita. Walaupun dalam keadaan kita tidur, insya-Allah kalau Allah cabut nyawa kita, insya-Allah kita mati dalam iman, kita mati dalam husnul khatimah, kita mati dalam keadaan kita pergi menghadap Allah dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Kematian yang dicemburui, sempat kita berzikir, sempat kita berdoa. Sebab tu kita kena jaga amalan sebelum kita tidur. Sebab mana tahu tiba-tiba waktu kita tidur, Allah cabut nyawa kita. Waktu kita tidur, tiba-tiba kita meninggal dunia. Kita tak tahu kan? Sebab banyak sangat kita dengar kisah kan. Tiba-tiba orang sekian-sekian arwah meninggal waktu tidur. Si fulan bin si fulan meninggal waktu dalam tidur. So semua tu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, bagaimana kita nak kumpul pahala waktu kita tidur ni? Yang keempat adalah melakukan solat sunat taubat 2 rakaat sahaja sebelum tidur. Simple je, 2 rakaat, buat niat solat sunat taubat, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita dan kita di sujud yang terakhir istighfarlah sebanyak yang mungkin, istighfarlah sehingga kita menitiskan air mata, tanda kita berazam, ya Allah, aku tak ingin lagi dah buat dosa-dosa yang lalu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada melakukan maksiat. So buat solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur, insya-Allah tidur kita adalah tidur yang sentiasa dalam iman. Tidur kita adalah sentiasa dalam keampunan Allah, sentiasa dalam keadaan Allah menerima taubat kita, insya-Allah. Okey, dan amalan yang kelima, kalau kita nak dapat pahala walaupun waktu kita tidur, yang kelima adalah dengan membersihkan dan memperkemaskan tempat tidur kita. Jangan kita biarkan, kita dah tahu cadar kita kotor, terkena anak kencing. Yelah, kita ada baby kan? Kita ada baby yang bawah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang masih tidur dengan kita kan, ibu bapa yang masih menyusu. So baby ni kita dah tahu tiba-tiba dia terkencing atas cadar, kenapa kita tak tukar cadar tu? So sunnahnya adalah sebelum kita tidur, bersihkan tempat tidur kita, perkemaskan tempat tidur kita, jangan biarkan dia bernajis, tak suci dan menyebabkan kita tidur pun dalam keadaan berbau. No, tak nak macam tu. Dan Islam ajarkan kita supaya mementingkan kebersihan, mementingkan kecantikan. Sebabnya innallaha yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah tu sukakan kecantikan. Allah tu cantik dan Allah sukakan kecantikan. So jadilah kita seorang yang pembersih, jadilah kita seorang yang pengemas, supaya tidur kita pun dalam keadaan emosi yang stabil, emosi yang ceria, emosi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidur dalam keadaan selekeh, jangan tidur dalam keadaan yang compang-camping, jangan tidur dalam keadaan yang kotor. Islam tu adalah agama yang mudah dan mempermudahkan kita semua. Jangan mempersendakan, jangan memperlekehkan perkara yang kita anggap kecil tetapi sebenarnya impaknya besar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, so ini adalah 5
5 amalan yang Soleh share dengan anda, bagaimana anda nak dapat pahala senang-senang je. Walaupun waktu tidur, waktu kita beristirahat, waktu kita tidur mati yang sementara, insya-Allah Allah boleh bagi kita pahala kalau kita buat. Manjadda wajada wa manzaro'a hasada. Orang yang tak buat dia tak akan dapat, tetapi pahala ni akan diberikan kepada orang yang sangat mementingkan amalan sunnah, yang sangat menitik beratkan istiqamah dalam amalan dia. InsyaAllah Allah akan gandakan lagi pahala dia. Kita boleh kumpul pahala kita banyak-banyak setiap hari. Cuba bayangkan seumur hidup kita 30 tahun, kita amalkan sunnah Rasulullah, kita buat secara konsisten, banyak kan? Banyak pahala terkumpul yang kita buat, andai kita buat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. So, sama-sama kita meraih redha dan kasih sayang Allah. Semoga Allah kasih terhadap kita. Semoga Allah redha terhadap perjalanan hidup kita, dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.